Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi ya, nama Nurhanis binti Jamaluddin. Okey, nama kursus kod pembangunan sosioekonomi Malaysia. Itu MPU 2532. Okey. Tajuk yang saya ambil adalah aspek kemasyarakatan. Nama pensyarah Cik Aina Afiqah binti Kasim. Okey. Pengenalan. Okey. Pengenalan. Aspek kemasyarakatan membawa hubungan antara warga negara dan suatu komuniti yang berkaitan dengan bantu-membantu, gotong royong dan serta kerjasama. Okey, masyarakat Melayu tradisional terbagi kepada 4, iaitu masyarakat Melayu tradisional, masyarakat Melayu moden, agama dan penganut dan rukun negara. Okey. Okey, masyarakat Melayu tradisional ni terbahagi kepada 2. Okey, yang kita fokus, masyarakat Melayu tradisional ni dia dapat dibagi kepada 2 golongan, iaitu golongan yang pemerintah dan diperintah. Okey, golongan yang pemerintah ini seperti raja dan sultan. Kalau golongan yang diperintah adalah rakyat biasa dan hamba. Okey. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah di mana peranan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba dihapuskan. Supaya sistem hamba ni macam tak bagus lah gitu. Masyarakat Melayu moden. Okey, masyarakat Melayu moden pula, masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Okey. Melayu moden ni bagus, macam disamaratakan dan barulah kepelbagaian kaum etnik ini mewujudkan kepelbagaian. Masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meski berada di bawah sistem politik yang sama. Dia nak menerapkan kita dan mengenali adat resam, kebudayaan mereka, kaum-kaum yang lain. Okey. Ciri-ciri masyarakat tradisional yang ada di Malaysia adalah dulu masyarakat Melayu ni dipanggil Tanah Melayu. Okey. Tanah Melayu dulu dia memang ekonomi dia kadar yang rendah pengeluaran. Maksudnya pengeluaran dia sangat rendah. Jadinya dia perlu keperluan rakyat pada tahap minimum dan penggunaan kuasa yang besar. Itu macam berkurangan lah. Okey, kegagalan untuk menerima pakai inovasi. Okey. Peraturan yang ketat dan kawalan tingkah laku manusia, struktur sosial, institusi dan amalan. Okey, apa yang dia buat, apa yang tingkah laku, apa yang ni kita diperhatikan oleh orang pemerintah ataupun orang-orang dia lah gitu. Sebagai peraturan, dilarang manifesto kebebasan individu dalam masyarakat tradisional. Maksudnya kita tidak boleh memberi pendapat langsung dekat dia. Kita kena dengar. Kalau dia kata tu je. Kita tak boleh cakap B, tak boleh cakap C. Kalau dia kata A. Kalau cakap Z je. Kita kena ikut. Kata sebab pendidikan sosial yang pada waktu masyarakat Melayu tradisional waktu tu, dia mengatakan pendapat kita waktu tu dia tak terima dan dia anggap sebagai kita ni penjenayah. Sebab kita tak menyokong dia punya dia punya kata-kata dia lah maksudnya. Dia macam dikatakan sebagai kita ni macam apa tu tak baik lah. Macam apa ni tak ikut orang kata gitu kan. Okay, sistem diraja pada zaman tu adalah diraja merupakan entiti atau pemerintah tertinggal dalam pentadbiran. Yang kedua, raja bertindak dalam pelbagai hal menjadi lambing kesatuan dan kebesaran negeri. Apa-apa sultan dan raja yang aturkan. Kita rakyat dan yang rakyat biasa ni cuma mengikut saja dia perintah. Okey, kedudukan raja dikukuh dengan konsep daulat. Sesiapa yang menentang raja dianggap sebagai penderhaka. Seorang penderhaka akan dikenakan balasan atau hukuman. Apa yang saya katakan tadi, apa yang kita memberi pendapat,
ditolak secara mentah-mentah. Dia tak akan mendengar apa yang kita. Kalau sekarang mungkin dia akan dengar dan dia akan cuba buat lapis-lapis gitu. Kalau bangsawan, dia kelas sosis berasal dari golongan bangsawan lah. Maksudnya dia bawah daripada sultan. Bangsawan tidak sebenarnya masuk golongan raja, tetapi maafkan saya. Allahu Rabbi, sekejap ya. Sekejap Maafkan saya, ada kesilapan yang berlaku. Pada mana? Okey. Kalau bangsawan ni merupakan satu kelas sosial yang berasal dari golongan bangsawan. Okey. Bangsawan tidak semestinya termasuk golongan raja, tetapi mereka berharta. Maksudnya dia macam dikatakan menteri ekonomi. Macam itulah. Sebab dia dapat megang dan dia boleh mengetahui apa yang naik turun ekonomi, pelbagai lah pendapat tu semua. Okey. Keistimewaan dan kedudukan dalam kalangan ini sering diberikan oleh orang-orang yang memerintah. Maksudnya dia istimewa lah, dia boleh perintah, dia boleh memberi pendapat dia sendiri. Panggilan yang pada bangsawan pada zaman tu atau zaman sekarang pun boleh dikatakan adalah datuk, orang kaya dan tuan-tuan. Okey. Rakyat dan hamba. Okey, rakyat ni merupakan golongan terbesar dalam masyarakat Melayu. Okey. Contohnya adalah seperti kita semualah. Rakyat, okey. Fungsi utama adalah dari segi aspek mental, fizikal dan tradisi. Okey. Menyokong dan patuh pada institusi. Okey, sebahagian besar dari golongan rakyat adalah orang Melayu, selebihnya adalah orang asing dan orang yang laut yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai pedagang, peniaga, pedagang mubalaghah dan senteri yang menyebabkan kegemisan. Dialah yang mendidik, dialah yang memberi naik turun ekonomi kita, dialah mengetahui semua. Kitalah rakyat. Okey, kalau hamba ni pula kaitkan tradisi perhambahan di tanah Arab atau Islam dan wujudnya sistem kasta dan kepercayaan Hindu. Kalau kepercayaan Hindu, maksudnya dulu orang India ataupun orang Hindu ni suka bernama hamba-hamba. Sepatutnya tak elok, tapi nak buat macam mana? Hamba berfungsi menjadi, dialah yang menyumbang tenaga kepada macam orang kata bibik, tapi dia bawah sikit bibik gitu. Hamba dikata mampu meningkatkan taraf hidup pemiliknya kerana semakin ramai hamba yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi taraf hidupnya dan kukuh ekonominya. Itulah. Okey, kita masuk kepada masyarakat Melayu moden. Okey. Etnik yang kita perlu, yang ada di Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Serani, Punjabi dan orang asing. Okey, etnik seperti orang Melayu, Cina dan India juga terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey. Kaum orang asing terdapat dalam beberapa bahagian iaitu Jakun, Negrito, Semai, Senoi, Semalai, Semang, Sungau, Pangan, Kanau dan lain-lain. Kalau etnik Sabah pula, Gadazan, Dusun, Bajau, Dumpas, Latut, Sulut, Murut, Kendayan, Bisaya, Rungus dan lain-lain. Yang ni popular, maksudnya yang terkenal di Sabah. Gitu.
budaya dia punya etnik ni. Kalau etnik di Sarawak pula, Kayan, Dayan, Iban, orang Ulu, Dayan Bidayuh, Kedayan, Kelabit, Melanau, Punan, Bisaya, Dayak, Iban. Okey. Kita tahu Dayan, Iban, tapi dekat Sabah kita kenal Kadazan dengan Dusun. Yang kita majoriti kita tahulah. Okey. Agama penganut ni majoriti di Malaysia Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Kita pernah dengar Sing Confucius Stars ni kan? Pernah dengar tapi jarang-jarang kita nak tahu siapa tu. Okay. Islam masyarakat Melayu dan kaum lain. Okey. Kristian masyarakat Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Budaya masyarakat Cina. Kalau Hindu masyarakat India. Sing masyarakat Punjabi. Confucius masyarakat Cina. Kalau atas sebahagian kecil. Maksudnya ada tapi kita tak berapa macam tak terkenal macam negara macam orang macam Buddha ataupun Kristian kan. Okey, animisma ni majoriti orang asli. Agama dia yang sembah pokok, sembah matahari, sembah api dan sembah alam sekitar, alam semula jadi. Dia mempercayai yang Tuhan dia ada kat situ. Dia macam bertukar Tuhan lah gitu. Okey, rukun negara ni dibentuk untuk bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Maksudnya apa yang penting kerjasama. Maksudnya kerajaan Malaysia lah. Maksudnya orang-orang rakyat-rakyat kita lah. Okay. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan demi kemajuan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbagi pada dua. Bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, bahagian yang pertama pula mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Kalau yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati. Yang ketiga, secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Dia mau kepada tu. Kalau bahagian kedua ni pula, diiktiraf dan kerajaan kita memberi macam pada agama, daulat, agama dan macam budaya bangsa tu semualah dicampurkan. Okey, kalau bahagian kedua ni, kepercayaan pada Tuhan, kesetaraan pada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang selalu kita baca dekat sekolah tu untuk menerakkan jiwa kita lah supaya kita percaya apa yang kita buat tu Allah sentiasa ada. Kalau ni Tuhan. Okey, ini adalah rujukan saya yang saya cari di internet dan buku info-info